hanya untuk membuat orang gelak saja, tapi kau dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak berbaloi. Satu kali kita dusta, malaikat lari 1 mil jauhnya kerana busuknya. Kalau dah malaikat jauh, siapa dekat? Syaitan. Kalau syaitan dah dekat, disuruh kita sembahyang ke? Disuruh kita zikir ke? Faham-faham sajalah, ya. Orang yang kalau biasa pembohong, Allah cap dia jadi pembohong, dia tak boleh cakap betul lagi. Dia bikin apa pun mesti cakapnya ada yang tak betul. Hatta dia ceramah sekalipun, kita tengok dia jenis orang pembohong lain juga. Dia ceramah, dia punya cerita, fakta, kisah ke apa, riwayat pun pasti ada twist and turnnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah lisan itu dicegah daripada berbuat dusta, ghibah, seterusnya segala percakapan yang dilarang oleh agama. Baik, kita sebut sini dusta, ya, dusta. Dusta tu apa, tuan-tuan sekalian? Ini ulang kaji daripada kitab Penawar Bagi Hati Kita. Dusta ialah apa-apa yang kita cakapkan tidak bertepatan dengan fakta. Itu namanya dosa. Itu namanya dusta. Kalau sengaja, berdosa. Tak sengaja, tanpa kita tahu, pun namanya dusta tapi tak berdosa. Umpamanya kita bilang, ya, di mana, yang mana satu rumah Encik Ahmad tu yang warna hijau, kalau punya dia dah cat warna biru, kita tak sedar. Dusta tak? Dusta. Tak sengaja, tak dosa. Tapi dusta juga tu namanya. Dusta juga. Sengaja, dosa. Dusta, kalau setakat dusta saja tak sampai menyusahkan orang, itu dusta yang dosanya tak sebesar. Kita tak nak sebut dosa kecil, sebab dosa tak ada yang nama kecil. Dusta yang dosanya tu menjangkau kepada orang mudaratnya, jadi dusta yang berdosa besar. Contoh dusta yang tidak berdosa besar, seperti orang Melayu bilang temberang. Ana tiap-tiap hari sarapan dengan tuanku. Pembohong. Tak pernah masuk istana pun. Ana dengan Queen England tu rapat. Pembohong. Umpamanya lah, selama ada orang tahu ke tak tahu, umpamanya anak Jerman tu pergi balik, pulang balik saja. Pembohong, umpamanya lah. Tapi tak ada menyusahkan orang. Walaupun cakap ni besar kan, cakap dia serapan dengan raja lah, apa semua, cakap ni besar, tapi tak menyusahkan orang. Tak menyusahkan orang, setakat dia temberang. Dusta. Dosanya tak sebesar. Sampai menyusahkan orang, dosanya lagi besar. Seperti tadi kita cakapnya besar, pergi England lah, pergi mana semua, tapi dosanya tak sebesar. Yang ni bendanya walau kecil, tapi menjangkau kepada orang, dosanya lebih besar. Contoh, kenduri kendara, angkat talam, angkat air cuci tangan, air panas, orang terperanjat. Rupanya setakat angkat air panas, air cuci tangan, dia bilang air panas. Berdebar aku. Pasal menjangkau pada orang, dosanya lagi besar. Walau kecil perkaranya. Orang tanya, bang, nak pergi pekan naik bas nombor berapa? Nombor 10. Padahal nombor 11. Kenapa kau bilang gitu? Biarkanlah dia mencari-cari. Orang tu sampai sesat-sesat pergi lain tempat, dosanya besar. Kenapa? Menjangkau kepada orang lain. Termasuklah hukum ahkam yang kita berikan, yang dusta, yang apa semua tu lagi besar dosanya, menjangkau kepada orang. Sekali kita dusta, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Walau gurau sekalipun, maka tak berbaloilah hanya kita nak menceriakan suasana dengan kawan-kawan, gurau senda. Lawa bang baju ni hari ni. Kau tak tahu ini, ya. Umpamanya lah, ya. Ni baju Jamal Abdillah kasih, umpamanya lah. Orang ketawa. Hanya untuk membuat orang gelak saja, tapi kau dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak berbaloi. Satu kali kita dusta, malaikat lari 1 mil jauhnya kerana busuknya. Kalau dah malaikat jauh, siapa dekat? Syaitan. Kalau syaitan dah dekat, disuruh kita sembahyang ke? Disuruh kita zikir ke? Faham-faham sajalah, ya. Orang yang kalau biasa pembohong, Allah cap dia jadi pembohong, dia tak boleh cakap betul lagi. Dia bikin apa pun mesti cakapnya ada yang tak betul. Hatta dia ceramah sekalipun, kita tengok dia jenis orang pembohong lain juga. Dia ceramah, dia punya cerita, fakta, kisah ke apa, riwayat pun pasti ada twist and turnnya. Mesti ada tak tepatnya. Pasal dia dah biasa pembohong, maka lidah dia tak boleh keluar perkataan yang tepat pada fakta. Mesti ada salah sikit. Kalau Nabi bilang, kalaulah dunia tu ada nilai seperti sebelah kepak lalat, orang kafir tak boleh minum walau seteguk air. Maka dia pun bawakan hadis tu. Kalaulah dunia lebih sebelah kepak kumbang,
Orang kafir tak boleh. Dia bilang lalat, dia bilang kumbang. Tak lebih kurang juga kan? Tapi Nabi tak bilang kumbang, Nabi bilang lalat. Maka dia ubahkannya. Dia ubahkannya. Pasti ada terbohongnya sikit. Walau sengaja, walau tak sengaja. Walau sengaja, walau tak sengaja. Pasti ada sikit je kita bilang, tak betulnya fulan cakap. Pasal dah terbiasa bohong, dah tak boleh cakap jujur lagi. Apa pun mesti nak bohong. Yang orang begitu tahu. Apa pun mesti ada nak bohongnya sedikit. Tak kenapa pun dah tak boleh tidak tabiat dia. Biasakanlah bohong. Biasakanlah bohong akan jadi melekat jadi pembohong. Na'udzubillah. Orang kalau jujur, sentiasa jujur, maka tak boleh tidak. Pasti dia tak boleh bohong lagi sampai bila-bila. Walau membahayakan diri dia sekalipun, mesti nak cakap jujur. Orang boleh bilang lurus bendul. Betul tak? Lurus bendul. Orang dia ni lurus bendul betul lah. Tapi dia tak boleh, tak mampu nak bohong. Pasal dah dicap sebagai orang yang benar. Begitu ya, mudah-mudahan Tuhan cap kita sebagai orang yang benar. Lurus apa-apa semua. Jangan dusta. Walau gurau senda sekalipun tak boleh dusta. Tak boleh dusta. Saya selalu pegang dua perkataan saja. Kadang-kadang kawan-kawan sama kita dia bergurau-gurau. Gurau dia tu masuk dusta. Gurau dia tu masuk perkara-perkara dusta. Tak kita nak contohkan pun tak faham lah macam mana lah ya. Gurau-gurau tu masuk perkara dusta. Saya kalau nak tegur, saya dua-duakan guna perkataan. Dosa-dosa. Sudah, tak payah nak syarah-syarah. Tuan-tuan, janganlah berbohong. Adalah berdosa walaupun anda gurau. Tak payah panjang lebar. Saya gunakan dua perkataan saja. Dosa-dosa. Okey, sorry ustaz. Dia bilang begitu. Dua perkataan. Dosa-dosa. Dosa-dosa. Fahamlah dia begitu. Jadi jangan dusta. Yang kedua, jangan mengumpat. Mengumpat dia lebih dahsyat daripada 30 zina. Sebuah hadis menyebut dia. Nabi mengatakan, jaga-jaga kamu daripada umpatan. Kerana umpatan lebih bersangatan daripada zina. Bersembah pada sahabat bertanya kepada baginda, betapa ya Rasulullah mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Nabi mengatakan, orang yang berzina, dia taubat pada Allah Ta'ala, begitu Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Tetapi orang yang mengumpat pada orang tak boleh terampun dosanya, sehinggalah orang yang diumpat itu mengampunkan dosanya. Macam mana nak minta ampun? Dan kena tafsil, tak cukup. Mat, aku minta ampunlah, salah silap, tersebut, tercakap semua zahir batin ya, minta maaf zahir batin, kosong-kosong. Tak ada. Kau kena sebut apa kau umpat dia, apa kau cakap dia. Agak-agak tergamak tak kita bilang dia? Mat, aku minta maaf lah, aku selalu umpat kau. Kat mana kau umpat aku? Kat masjid? Amboi. Lagi kat mana? Kat warung? Lagi kat mana? Kat pasar? Banyaknya. Apa kau bilang? Aku bilang kau pemalas. Aku bilang kau kuat makan. Aku bilang kau macam-macam. Jangan marah Mat ya. Agak-agak dia marah tak agaknya? Sebiji kau kena. Macam mana cara nak minta ampunnya? Payah nak minta ampunnya. Payah nak minta ampunnya. Begitu ya. Jadi jangan mengumpat. Mengumpat ialah kita sebut cela seseorang yang kalau dia dengar dia tidak happy, itu namanya mengumpat. Dia tak happy, itu namanya mengumpat. Walau besar walau kecil, mengenai apa pun, mengenai dirinya. Mengenai keretanya kah? Kain dia kah? Isterinya kah? Kapet rumah dia kah? Cara jalan dia kah? Apa saja yang kita sebut mengenai dia, yang kalau dia dengar dia tak happy, itu namanya mengumpat. Mana kita tahu dia happy tak happy? Cuba orang sebut kau happy ke tidak? Kesian kereta dia ya, tak bercuci berminggu-minggu. Umpatlah tu. Kau dah sebut kereta dia, tak, kereta dia kotor. Anak dia kata ujian tak lulus ya. Pun umpatlah tu. Asal apa-apa benda-benda yang tak menyenangkan hati kau sebut, kau lapislah dengan kesian. Itu dah kira umpat dah. Kesian kau lain cerita, tapi kau dah sebut cela dia pada orang lain, itu lain cerita. Itu dah kira umpat. Tak payah kau nak kesiankan dia kalau kau dah sebut aib dia. Kau dah buka aib dia ya. Kau pasang kesian. Itu namanya umpat. Itu namanya umpat ya. Jangan kita umpat orang. Dosa besar. Jangan umpat orang. Lebih-lebih orang-orang alim kau umpat, seperti kita makan daging dia. Dan daging dia itu beracun orang-orang alim. Bawa segera kepada kebinasaan. Ya, jangan umpat orang-orang alim, segera bawa kepada kebinasaan. Jangan umpat orang dah mati, macam mana kau nak minta maaf dengan dia? Macam mana kau nak minta maaf dengan dia? Jaga-jaga tuan-tuan sekalian ya, hati-hati semua itu. Jangan umpat orang satu negeri, jangan umpat orang satu bangsa, satu kaum. Orang-orang Jawa memang semuanya pemalas. Semua Jawa akan claim kau nanti. Ini mat-mat Bangla ni memanglah tak boleh diharap. Kau tak suka, kau nak umpat dia, kau umpat dia seorang, tubuh badan dia. Kau jangan umpat bangsa dia. Segala Bangla yaumil akhir akan minta. Ini orang-orang Indo ni memanglah tak tahulah kau sebut umpat dia. Yaumil akhir dia, Allah Ta'ala fulan bin fulan sedang mengatakan orang Indon begini-gini umpamanya.
Semua Indon tampil. Kau tengok ramainya orang Indon. Orang Indon berapa ramai? Berapa ramai rakyat Indon? 200 juta. Itu yang hidup. Yang dah meninggal sejak zaman Soekarno sampai sekarang. Pak, pahalanya Pak, pahala Pak. Apa salah ramai? Pak sudah sebut Indon, kami Indon Pak. Allah, satu orang satu butir saja bankrupt kau. Jangan umpat. Mulut kita kan main lepas saja kan. Ini mak-mak Bangla ni. Bangla berapa banyak yang hafal Quran. Bangla berapa banyak yang ibadat semua tu. Bangla dia tu pun kerja kat negeri kita pun. Banyak yang baik-baik, yang salih-salih. Dulu saya suka kalau ada kerja dengan orang Bangla, kalau kerja malam dan Ramadan lagi. Dia tak berbual, tak apa. Baca Quran, dia hafal yang kurang ada. 2-3 berdengung-dengung, baca sendiri sambil buat kerja sambil baca sendiri. Allah, kita saja je Bangla-Banglakan dia semua begitu ya. Jangan umpat orang satu kaum, jangan umpat orang satu bangsa. Kalau kau tak suka sangat, kau nak sangat umpat, kau umpat tubuh badan dia saja, jangan kau umpat satu kaum dia, satu bangsa dia. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jangan begitu ya. Itu semua tu umpat-umpat adalah seperti makan bangkai dia masih hidup-hidup lagi ya. Maka jangan kita makan bangkai saudara kita ya yang sudah meninggal dunia. Itu namanya mengumpat. Walau kita sengaja, walau tak sengaja, jangan ya.